Jadi macam orang syirik, dia tahu bahawa patung itu tak memberi apa-apa faedah, betul tak? Patung tahu tak ada apa. Bila datang apa banjir besar, tenggelam. Macam mana patung yang kita sembah tu tenggelam? Kita tak sembah patung. Dia kata kita sembah Tuhan yang ada patung. Mana patung tu? Nah, dia sembah, dia tahu, tapi akhirnya tak ada. Kita tak sembah Kaabah, runtuh Kaabah 5-6 kali pun tak ada. Kami tu bukan sembah tu, kami sembah Allah Ta'ala. Kaabah tak ada pun kami sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Beza. Kaabah tak ada, kata hancur Kaabah tu, kami tak ada masalah, kami sembah Allah Ta'ala. Tu yang kau cium Hajar Aswad tu, itu bukan sembah. Siapa kata sembah? Tak ada pun kami tak sembah. Kami angkat tangan pun jadi, tak angkat tangan pun tak apa. Nampak? Maknanya kami tidak bergantung dengan batu, kami tak bergantung dengan Kaabah, kami bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tak payahlah kamu ni bersungguh nak pergi nak simpan duit banyak-banyak, kecuali 3 masjid kamu kena simpan. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Simpan duit pergi ni dapat pahala, walaupun kos makin tinggi. Ni sekarang ni nak pergi umrah ni, tuan-tuan, asal dulu kalau duduk depan 50 meter depan Kaabah tu 7,099 dah dapat dah, 8,000 lah kita dah dapat dah. Betul kan? Sekarang tuan-tuan nak duduk depan Kaabah tu yang 50 meter, untuk harga lepas Ramadan ni, semalam saya jumpa Datuk Zawawi, dia Iman Travel, dia kata minimum 12,500. Ini bilik berempat dan mungkin berlima. Kalau nak berdua, insya-Allah dapatlah dalam 14,000 dapat. Saya tanya Ustaz Abdul Khairi pun sama juga, dia kata itu harga untuk Disember 2023. Dapat dah harga, dia orang dah keluar dah, Arab Saudi dah keluar kan, apa ni, hotel-hotel dah keluar. Ada kata mahalnya ya Allah, ada yang nak pergi pakai business class. Kalau 12,000 yang 14 duduk 4 orang tu, 12,500 tambah lagi 5,000 baru dapat business class. Sebab dia orang kata apa? Dia kata, Ustaz, saya pergi Jepun naik business class, saya pergi Europe naik business class, saya pergi Kelantan naik business class. Takkan saya nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW naik economy class sebab saya ada duit. Kalau orang tak ada duit, tak apalah. Ni saya ada duit, takkanlah saya nak pergi dengan harga yang murah. Tengok, ada orang macam tu. Tambah jadi 18,000, 19,000 untuk pergi ke Mekah selama 10 hari. Tuan-tuan, kos tinggi. Selepas Covid semua barang naik, kos hotel naik. Simpan duit banyak tu dapat pahala. Sebab apa? Nabi suruh la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Simpan duit untuk pergi Mekah dapat pahala. Buat umrah. Tapi kalau tak mampu nak buat umrah, simpan duit wajib untuk haji. Tu sebab saya pesan pada para jemaah yang nak pergi umrah ni,
kalau tak pergi haji lagi, simpan bagi penuh dulu untuk haji tu. Haji sekarang ni 31,000. Simpan sekurang-kurangnya 35,000 kena ada dalam akaun tabung haji tu. Simpan 35,000. Masa tahun lepas saya bawa jemaah haji tu, masa tu 25,000 kos muasasah muasasah. Kalau kalau apa, kalau travel agent lain lah. Ini muasasah yang bawah tabung haji tu, dia adalah dia punya level-level dia 25,000. Ni untuk tahun ni yang 25 tu dah jadi 31,000, dah diumum pun tabung haji. Ini yang biasa, package biasa. Kalau pergi dengan package travel, memang paling murah boleh dapat 49,000. Itu pun bilik 5 orang. Tu dia punya kos lah, kos. Tuan-tuan kena ingat kat situ lah. Tu sebab saya selalu pesan tuan-tuan, jangan keluar duit daripada tabung haji nak pergi umrah. Sebab yang wajib tak pergi lagi. Kalau tuan-tuan dah pergi haji, selesai, tak apa. Tuan-tuan nak pergi banyak kali umrah pun tak apa. Haji tu sekali je, wajib pergi, simpan tu wajib. Ada orang dia bawa keluar duit, dia bawa keluar duit umrah daripada tabung haji, duit dah tak cukup. Tengok-tengok nama naik. Bila nama naik tu yang kita risau. Tiba-tiba Allah, duit tak ada. Kalau ikut travel agent, memanglah dia suruhkan semua pergi umrah dengan dia. Sebab apa? Sebab dia bisnes. Tuan-tuan, bukan orang bisnes. Duit cukup-cukup, buat cara cukup-cukup. Duit lebih, buat duit cara lebih. Ini hukum. Jangan main, tak apa tuan-tuan, pergi umrah dulu. Umrah ni penting. Betul, umrah penting. Bagi yang ada duit. Yang tak ada duit, simpan dulu duit. Ni pesanan kepada travel agent dan juga yang bawa orang pergi umrah. Tak kisah, bawa, tapi biar betul-betul. Saya ada seorang datang jumpa saya, dia nak pergi umrah dan ikut saya gitu. Lepas tu saya kata, makcik ada duit? Okey, alhamdulillah, makcik nak keluarkan tabung haji. Saya kata, tabung haji berapa ringgit? Dia kata, alhamdulillah ada lebih kurang 15,000 masa tu 11,000 je, 9,000 ke 11,000 tabung haji bagi. Saya kata, tapi kalau keluar duit ni 6,000, 7,000, makcik nak pergi umrah haji macam mana ni tahun depan? Tak apa, lambat lagi nama. Saya kata, tak payah makcik, takut tiba-tiba datang lagi nama. Betul masin mulut saya, tahun tu nama dia naik untuk pergi haji. Dia kata, ustaz, mujur ustaz kata jangan pergi. Kalau tidak saya nak cekau duit kat mana ustaz? 7,000 ustaz. Orang kampung mana ada duit 7,000 cash. Orang Masjid As-Salam ni insya-Allah lah, kelip mata je ada 7,000. Tuan-tuan, nak bagi tahu, memang kena duit. Dapat pahala, pergi Masjid Aqsa, dapat pahala. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dia letakkan macam tu. Mesti ada sesuatu. Sebab Allah tak jadikan sesuatu itu sia-sia. Tu ingat, sia-sia. Allah tak pernah bagi sesuatu itu sia-sia. Allah adakan binatang, ada sebab. Allah bagikan manusia, ada sebab. Allah bagi manusia ada akal, ada sebab. Allah bagikan muka bumi ini sesuai untuk hidup, ada sebab. Semua bersebab. Allah haramkan babi, ada sebab. Allah haramkan makan binatang yang tak sembelih, ada sebab. Saintis dah jumpa dah. Semua bersebab. Kenapa perlu sembelih? Ada sebab. Kenapa kena tembak? Ada sebab. Semua ada sebab. Apatah lagi bila Allah kata berhijrah, dibawa berjalan Nabi daripada Mekah sampai Masjid Aqsa pun ada sebab. Malam ni tuan-tuan, saya tak mau cerita tentang sejarah apa yang Nabi jumpa, tapi apa yang saya nak cerita, apa yang kita boleh ambil daripada falsafah Isra' dan Mi'raj. Apa kita boleh ambil? Pertama, tuan-tuan, Allah nak ajar kepada kita haqiqatul iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang beriman bila dia jadikan ilmu itu darajah. Dia sebut iman dulu. Sebab ada orang dia ada iman, dia ada ilmu tapi tak beriman, jadilah orientalis. Jadi orientalis. Jadi macam orang syirik. Dia tahu bahawa patung itu tak memberi apa-apa faedah, betul tak? Patung tahu tak ada apa.
Bila datang apa banjir besar, tenggelam. Macam mana patung yang kita sembah tu tenggelam? Kita tak sembah patung. Dia kata kita sembah Tuhan yang ada patung. Mana patung tu? Nah, dia sembah, dia tahu, tapi akhirnya tak ada. Kita tak sembah Kaabah, runtuh Kaabah 5-6 kali pun tak ada. Kami tu bukan sembah tu, kami sembah Allah Ta'ala. Kaabah tak ada pun kami sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Beza. Kaabah tak ada, kata hancur Kaabah tu, kami tak ada masalah, kami sembah Allah Ta'ala. Tu yang kau cium Hajar Aswad tu, itu bukan sembah. Siapa kata sembah? Tak ada pun kami tak sembah. Kami angkat tangan pun jadi, tak angkat tangan pun tak apa. Nampak? Maknanya kami tidak bergantung dengan batu, kami tak bergantung dengan Kaabah, kami bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita percaya. Itu beza. Tapi keimanan ni lain, tuan-tuan. Bila kita beriman, buat apa yang kita buat kita akan yakin. Contoh, bila orang ada iman, dia akan datang masjid. Kenapa? Kenapa, tuan? Ustaz, datang masjid. Kenapa orang ada iman datang masjid? Ni ramai orang tamu di depan ni. Kena tanya soalan. Kalau Ustaz Azhar Idrus kena dengan dia. Kenapa? Sebab orang yang datang masjid dia tahu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dia tahu setiap tapak yang dia datang daripada rumah ke masjid dapat pahala. Tu sebab dia sebut akhirah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Dia tahu bila dia beriman, Allah bagi apa yang dia janji, yang Allah janjikan kepada orang datang masjid, 27 pahala satu. Lepas tu perjalanan daripada rumah, kata ni depan ni ada rumah, jalan kaki dia dapat pahala 2. Setiap tapak di kulli khuta ajrun. Setiap perjalanan kamu itu ada ganjaran dia 2. Lepas tu nombor 3, setiap tempat yang kamu duduk akan dapat salawat daripada malaikat. Apa dia? Doa malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala suffufil awwal. Dalam riwayat Nabi SAW kata apa? Allah dan para malaikat, dan riwayat yang lain para malaikat berselawat, iaitu doa kepada orang yang duduk di saf-saf yang pertama. Allahumma salli Muhammad. Sampai peringkat tu, dia iman je, aku tahu Allah akan bagi ganjaran. Kalau dia beriman, dia akan datang. Tu sebab tuan-tuan datang. Ada yang kata, Ustaz, sama je semayang kat rumah ke masjid. Tak sama bang. Mana sama? Tak sama. Dekat rumah kita dapat 20. Kalau semayang dengan isteri, dapat dengan anak, kita dapat 27. Tapi tak dapat yang perjalanan tu. Ada orang kata, Ustaz, saya naik motor je ni Ustaz, minyak motor lagi banyak. Minyak motor dikira, lepas tu apa nama minyak hitam kira, tayar pun kira bang, apa lagi nak? Sebab semua tu akan datang di akhirat. Berdasarkan hadis Nabi, kalau kamu duduk dekat apa nama, dekat tempat yang kamu solat, kamu duduk sampailah waktu lain masuk, kamu akan didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah rahmatilah dia. Tengok tuan-tuan duduk kat mana? Tiang tu akan datang jumpa haji. Ni pasang kamera ni, siapa suruh pasang? Tak ada orang suruh, tak ada kan? Tapi nak sebarkan ilmu, dapat pahala. Apa ni? Tu haji duduk kat tiang. Sama juga tiang dinding, datang dinding tu datang di akhirat. Ya Allah, dia sandar kat aku, ya Allah, dengar kuliah Ustaz Izhar, Ustaz, ya Allah, siap sebut lagi nama aku, dapat surat syafaat. Nampak tak? Bang, jangan main. Ini benda yang tak nampak, betul tak? Tak nampak ni lah yang kita kena kejar. Ada orang kata, Ustaz, betul ke Ustaz cakap? Ustaz pun tak mati lagi. Memang tu sebab aku yakin, aku beriman dengan benda tu. Kalau kau tak yakin, kau mati dulu tengok. Mati sekarang. Kau mati nanti kau tahulah apa yang kau jumpa kat bawah tu. Masa tu kau bawa kereta mewah, mewah tak jalan bang. Kereta akhirnya kereta apa kereta kita pakai? Masjid kita pakai kereta apa? Hantar ke kubur. Jenama apa? Apa? Toyota. Toyota. Ada orang sekarang nak naik Toyota segan, dia kata punggung saya geli.
duduk atas kereta Toyota, dia kata. Saya biasa BMW, dia kata. Oh tak boleh, dia ada urut-urut kat belakang. Ini Toyota bang. Oh, minta maaf. Nanti kau naik Toyota bang, silap bulan Nissan. Nah, silap bulan tak ada jenama, dia tulis tu van jenazah je. Bang, itulah van yang akan bawa dia. Walaupun kau ada kereta mewah Velfire harga 400,000, mana ada van jenazah buat pakai Velfire? Anak pun tak bagi. Jangan-jangan rosak cala kereta bapak aku. Bapak kau dah mati weh, ni bapak kau punya lah ni. Tak boleh, tak boleh. Kita naik van jenazah. Tengok perasan tak? Jarang anak dia tengok bapak beli kereta mewah, Velfire baru beli. Bapak dia meninggal dunia, anak pergi hantar kereta, panggil pomen, buang semua kursi nak masukkan kereta bapak. Apa nama jenazah bapak? Pernah tak berlaku? Tak ada lah kali datang Masjid As-Salam. Tok Imam, bapak saya meninggal, minta tolong nak pakai van jenazah. Lah van jenazah. Tak ada. Nampak tak? Masa tu baru teringat pada nazir masjid. Oh, dulu nazir masjid minta duit untuk wakaf van jenazah, kita kedekut. Sekarang baru tahu, sekarang aku nak guna benda tu. Tu jangan berkira masjid tu kan. Saya selalu pesan pada anak saya, pada isteri saya, kalau masjid minta bagi je. Kadang-kadang surau kita orang, saya ada dua, saya masjid ada, surau pun ada. Dua-dua kita kena jaga. Masjid minta, surau minta, bagi je. Dia minta apa nama khairat kematian, bayar. Jangan terlepas bayar. Ada pula yang jawab, jangan risau, mati lambat lagi, muda. Otak mana mati ni budak-budak anak murid saya ni, baru orang Sabah. Baru tahun 1 dekat universiti. Tahun 1 ni masuk baru umur apa? 19 ke 20 tahun. Bang, meninggal dunia baru ni bang. Sesak nafas meninggal. Dekat Sabah. Meninggal dunia sebab sesak nafas saja. Macam mana awak kalau dia kata, tak apa. Itu sebab bila kita ada iman, kamu akan buat benda yang Allah suruh. Sebab kamu yakin Allah akan bagi. Yang kedua, in tunfaq yunfaq alaik. Bila kau bagi, Allah bagi balik. Percayalah. Bila kau hadiah, Allah bagi hadiah balik. Kau hadiah, Allah bagi balik. Cuma kita tak tahu apa hadiah yang Allah akan ganti balik. Menerusi manusia. Takkanlah tiba-tiba kau bagi hadiah kereta, datang kereta baru daripada langit. Tak ada, takkan. Dia mesti melalui manusia, perantaraan manusia. Tu sebab jangan risau. Apa yang kita buat pasti akan sampai suatu hari nanti. Dan Masjid As-Salam ni antara masjid yang aktif lah daripada dulu lagi saya kenal. Cuma lama dah saya tak datang sini. Mungkin jadual padat sangat, memang jadual saya sangat padat. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Allah ni masjid yang mewah macam ni, mana datang? Duit tuan-tuan lah. Kalau duit tak duit tuan-tuan, duit ni pakcik-makcik yang dulu-dulu mula-mula hidupkan Masjid As-Salam ni. Saya yakin dah ramai dah meninggal dunia daripada Masjid As-Salam ni. Dulu saya datang pada tahun 2010. Saya pernah datang. Lama dah. Mungkin ada sebahagian AJK yang dulu dah meninggal dah mungkin. Tapi percaya tak, sekarang ni kita hidupkan, sekarang 2023, jenazah arwah masih dapat pahala sebab dialah yang antara yang menghidupkan masjid ni. Tuan-tuan tak tahu. Kalau tak percaya, jom kita mati. Masa tu baru kita tahu di mana syafaat solat, di mana syafaat Quran, di mana. Masa tu kamu nak cakap apa? Ya laitani kuntu turaba. Jadi macam orang kafir di padang mahsyar, dia tengok binatang jadi pasir, jadi tanah, dia kata alangkah indahnya aku jadi macam orang kafir itu. Akhirnya jadi tanah, jadi macam binatang. Binatang jadi tanah, tak masuk neraka pun, tak masuk syurga pun, jadi tanah. Baiklah aku jadi tanah. Bang, tak boleh bang. Masa tu kau nak jadi macam tu, tak boleh. Tak nak juga kita akan jadi macam Allah kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dah mati dah ni. Minta dengan Tuhan, ya Allah, boleh tak 1 minit aku nak patah balik? Aku nak jadi orang yang bersedekah dan jadi orang soleh. 2 benda dia minta. Bang, kau dah mati bang. Allah kata apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bang, baru ni budak muda umur 20 tahun main rugby, badan tegak, anak driver kawan saya pergi. Ada, saya kalau tuan-tuan tengok dalam Instagram tu, saya ada rakam Tok Imam tengah ambil apa, tengah baca talqin. Tok Imam tua dah,
Tu imam tu baca talqin menangis sebab budak ni muda lagi. Tapi budak ni geng masjid tu. Menangis imam. Saya sebab belakang imam. Saya ambil video tu. Tuan-tuan, saya tahu kenapa. Saya tanya bapak dia, kenapa imam tu sedih? Pertama, imam tu kenal budak ni, budak muda. Sihat. Masa dia meninggal tak sangka bang. Dia meninggal bermula dengan apa tau? Dengan ni, bisul. Bisul tak kebah-kebah. Pergi klinik, doktor bagi ubat tu, ubat ni tak jadi, makin besar, makin bekak. Lari ke hospital. Dia demam panas. Pergi hospital, doktor tengok, pop. Buat dia punya apa? Dia punya bisul dah membesar. Buat pembedahan jadi besar tu bisul. Buat pembedahan dekat bahagian punggung. Bang, bila buat pembedahan, dia kena infection. Koma budak ni. Koma, bila koma, buah pinggang rosak, paru-paru kena jangkitan. Disebabkan mula dengan jangkitan tu yang mamai dengan bisul. Pergi berubat, jumpa doktor, biar doktor check. Dia ni pula ambil, lepas tu dia tak jumpa dah. Dia makan ubat, habis ubat dia buat tak tahu. Dia ingat macam biasa. Tuan-tuan, jangan. Allah ambil umum, nangis orang keliling. Budak-budak muda penuh, budak-budak muda. Tu sebab jangan ingat. Orang tengok. Sampai tu imam menangis, bermakna dia baik dengan manusia. Tu sebabnya mari tuan-tuan, iman kita kena tinggi. Tu pertama. Bila iman kita tinggi, kamu jangan risau. Kamu takkan makan rasuah. Sebab apa? Kamu tahu rezeki kamu tu ada. Tanpa rasuah kamu ada rezeki. Kamu tak perlu nak menipu orang. Sebab apa? Kamu tahu rezeki kamu tu ada. Ni, tengah tersebar sekarang ni, orang buta. Kan perasan tak kalau kita makan dekat kedai mamak lah apa semua, orang buta datang, perasan tak? Lepas orang buta satu, datang orang buta dua. Macam ada persatuan orang buta semua kawasan tu. Saya antara yang suka bagi kot. Hari ni tengok video dah, aku dah mula sebab dah. Sebab apa? Mana pergi duit aku sebelum ni? Nabi Nabi anggap orang ni di akhirat jatuh semua daging-daging pada wajah dia. Sebab apa? Malu depan Allah. Kau banyak meminta dengan orang, kau tak bekerja. Tuan-tuan tahu tak? Dia elok-elok minta dengan, habis kedai tu jalan, perempuan tu bawa sampai Selekoh dia, pak naik kereta. Sebuah kereta lah, kereta pusing besar pula kereta tu. Orang tu rakam sampai belakang tu. Elok pula buka pintu, tak nampak pula dia. Tuan-tuan tengok. Itu sebab, antara sebab orang tak nak bersedekah, orang tak nak tolong. Perasan tak? Macam ada satu macam ejen tau. Lepas kita bagi yang ni, dia selalu nak jumpa orang buta ni. Bukan macam sekarang ni, nak jumpa orang buta payah ni kan. Dekat kedai tu bagi je orang buta jalan. Oh, alhamdulillah makan. Belum habis mi, sampai pula orang buta nombor 2. Mana pula datang ni? Macam mana dia orang boleh tahu? Tengok, ni semua ni macam agenda-agenda tertentu. Orang-orang yang nak menipu. Tuan-tuan, kau tak payah menipu. Kalau kau beriman pada Allah, rezeki kau tu ada, kau tak payah menipu orang. Berniaga lah. Kan? Berniaga, orang saya lebih mulia orang yang berniaga, yang jual jual buah mangga dekat tepi jalan tu, lebih mulia daripada engkau datang minta sedekah. Sebab Nabi SAW cukup benci orang minta sedekah. Kecuali sedekah itu ada kaitan dengan majma', dengan industri, dengan kita punya tempat. Contoh, minta derma untuk masjid, untuk kapet, untuk ni, boleh. Tapi minta derma untuk kita, tak boleh. Kau tak payah minta derma, tak payah. Itu sebabnya kena ingat, bila kau ada iman, kau takkan buat benda-benda yang haram. Nombor 2, apa yang Allah nak ajar daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Bila sampai di Masjidil Aqsa, Nabi naik jumpa di langit dunia, langit pertama. Nabi jumpa siapa? Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Naik langit kedua, jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lepas tu naik ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik langit yang keempat, Nabi Idris. Naik yang kelima, Harun. Lepas tu naik yang keenam, Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketujuh, Nabi jumpa dengan Ibrahim Al-Khalil. Lepas tu barulah naik ke Sidratul Muntaha. Lepas Sidratul Muntaha, lepas tu dekat tu Baitul Atiq. Lepas tu turunlah. Orang kata apa? Arahan Allah, solat
50 waktu. Tuan-tuan, kenapa jumpa semua sahabat-sahabat tu? Apa benda sebenarnya Allah nak ajar? Allah nak ajar ta'awun bainal asdiqa. Carilah sahabat yang baik. Siapa sahabat baik? Dia akan nasihat bila kita salah. Tengok apa yang Nabi Musa buat, seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dalam kerasulan. Apa Nabi Musa cakap? Wahai Muhammad, kau dapat berapa? 50 waktu. Nabi Musa, aku dapat 50. Oh, banyak boh. Dia bukan cakap bahasa Kelantan. Banyak boh. Dia minta lagi lah. Aku jaga dah Bani Israel. Bani Israel tak boleh buat boh. Mu naik lagi lah, jumpa. Naiklah Nabi. Jumpa Allah Ta'ala, turun naik. Nak bagi tahu betapa besarnya solat tu, Allah tak bagi perantaraan Jibril. Allah panggil terus naik jumpa Allah Ta'ala. Puasa, ni dia masuk Ramadan, datang arahannya melalui Jibril. Zakat melalui Jibril. Haji dan umrah melalui Jibril. Ajar tentang Islam, iman dan ihsan melalui Jibril. Tapi bila sampai bab solat, kau naik atas. Haji dulu kerja apa, Haji? Kerja apa dulu? Sekarang kerja lagi? Dulu kerja apa? Government? Kementerian? Kementerian Pertahanan. Tengok, Haji kerja pertahanan. Tiba-tiba, Ji, nama apa, Ji? Taufik. Haji Taufik. Tiba-tiba, Ji, sampai memo ataupun telefon daripada menteri Setiausaha Sulit kepada Menteri Pertahanan masa tu, Datuk Seri sekian-sekian. Saya tak tahu zaman bila, sebab menteri banyak sangat. Saya pun dah tak ingat nama menteri, nama kementerian pun aku dah tak ingat. Banyak sangat perubahannya. Menteri panggil, Setiausaha telefon, Assalamualaikum Tuan Taufik, Datuk Taufik, minta maaf nak tanya ni, boleh datang ke pejabat sekarang ataupun datang dalam esok pukul 10.30 pagi. Haji Taufik tiba-tiba, kenapa? Sepatutnya Haji akan lapor kepada ketua Haji, ketua bahagian. Ketua bahagian akan melapor kepada TKSU. Selalunya mesti begitu kan? Ini tak, terus menteri nak jumpa. Bila menteri nak jumpa, percayalah, mana ada projek besar nak dapat. Nah, kalau apa pasal menteri nak jumpa, Haji? Kan? Ni Allah panggil ni. Wahai Muhammad, naik jumpa atas. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Kejap lagi, nombor 3. Yang sekarang ni Allah angkat naik atas sebab nak bagi satu benda yang besar, iaitu solat. Tu kau tinggal buat apa? Siapa bagi nasihat, bagi perbincangan, bagi minta tolong, turunkan daripada 50 jadi 5? Nabi Musa. Tu sahabat. Dia akan bagi pandangan yang baik kepada kita, bukan pandangan yang tak baik. Bang, berhenti rokok bang. Berhenti. Haram bang. Kau pindah ke vape. Sama je sebenarnya. Apa pula rokok pergi ke vape? Berhenti teruslah. Kawan yang baik, dia akan bagi nasihat. Dia akan bagi teguran. Bang, jom datang masjid bang. Tu kawan-kawan kita, geng-geng tabligh. Bagus. Walaupun dia orang ni, tuan-tuan, dia datang lepak tidur kat masjid 3-4 hari, 7 hari. Tuan-tuan, percayalah, dia orang lah yang berani pergi ketuk rumah orang. Saya tak berani bang. Saya bukan level tu, tak sampai level tu. Level dia orang tinggi lagi. Bang, siapa berani? Assalamualaikum. Kita keluar-keluar. Apa khabar? Nama saya ni. Dia nak ajak pergi masjid, kita beramal gini. Bang, Allah, kita tak. Saya, kawan saya seorang profesor Jusabi. Dia masuk tabligh. Dia tinggallah kereta dia. Dia pakai kereta okey jugalah, profesor, gaji besar kot. Pakai BMW. Tapi mana bawa BMW pergi rumah orang tu? Tak ada. Dia jalan kaki masuk kawasan perumahan. Ada orang tengah basuh kereta. Dia kata, Assalamualaikum. Nak maghrib lah, dekat nak maghrib lah. Dalam 15 minit, 20 minit lagi lah. Jom kita sama-sama kita pergi masjid. Tuan, tak apalah tuan. Tuan pergi dulu. Tak nampak saya tengah basuh kereta. Kereta ni mahal tau. Kereta apa? Kancil.
Termenung prof tu kata, aku nak cakap je kata budak ni kata. Nak cakap je kata, "Dek, tak apalah. Kereta boleh basuh, tapi awak nanti akan dibasuh kat masjid. Pergi masjid, kalau mandi nanti mandi kat masjid." Orang selalu kan bila mati masjid kan. Dekat hospital kadang-kadang tak sempat, ramai dah. Kalau pagi, awal pagi mungkin boleh lah. Kalau dah tengah hari terlalu banyak, dah lambat. Dah kali dia kata ambil, bawa datang masjid, masjid akan uruskan. Tuan-tuan, kita ajak kawan, jomlah datang masjid. Biar kita semayang belakang imam sekarang. Jangan kita tiba-tiba duduk depan imam. Malu nanti. Orang mengangkat pun tanya, siapa mati tu? Alah, Pak Karim. Karim mana? Tuhan rumah depan tu. Aku tak berpecah muka dia lah. Ke nama samaran dia? Tak, betul. Memang dia tak pernah datang pun. Akhirnya datang. Tuan-tuan, percaya tak? Akhirnya, apa nak bagi tahu? Kena ada sahabat yang sentiasa menegur. Apa lagi yang kita nak masuk dekat situ? Bila jumpa dengan semua sahabat, perpaduan tu berlaku. Nak ajar, jangan berpecah belah. Jangan bergaduh. Kita bergaduh apa? Kalau kita bergaduh, apa yang memberi keuntungan kepada kita? Ni tengok bisnes. Tengok masuk tadi, dipanggil apa? Assalam apa? Ni yang jual tu, depan ni dia ada banner besar tu. Apa, teratak Assalam tu depan? Assalam Corner. Tu Assalam Corner tu kan? Tu yang menjual-jual tu orang pelbagai kan? Jangan marah. Orang ni jual tom yam, orang ni jual tom yam juga. Orang ni jual sup ke apa benda. Jangan kutuk-mengutuk antara geng-geng tom yam. Tom yam A kata tom yam B, tom yam B kata tom yam C. Apa benda kau merepek ni? Buatlah yang terbaik. Tom yam A, dia buatlah tom yam apa? Tom yam putih. Yang nombor 2 tom yam kuning. Nombor 3 tom yam tak ada warna. Yang penting sedap. Macam pergi Thailand, buat sedap semua. Okey. Kenapa kita bergaduh? Ini bergaduh sampai jumpa sihir, jumpa tok apa, jumpa tok bomo. Apa kau dapat? Syirik dapat, keberkatan hilang. Kenapa bergaduh? Dalam perniagaan, dalam rumah Allah nak bergaduh apa lagi? Dalam rumah Allah nak bergaduh lagi. Ni yang pergi yang ketiga ni. Apa benda yang ketiga? Dah azam belum? Seminit lagi. Tuan-tuan, bila bagi nombor bila kita bergaduh, kita akan terikut dengan agenda yang ketiga. Yang saya nak sebut ni, yang Allah kata linuriyahu min ayatina. Apa benda yang Allah kata linuriyahu min ayatina itu nombor 3? Tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas Isyak. Baik saya berhenti sekarang, daripada saya bercakap dia suruh berhenti. Hilang mood aku. Kita berhenti awal-awal. Tuan-tuan dan puan, perkara yang ketiga. So kita ada 3. Pertama tadi, daripada peristiwa Isra' Mi'raj, nak ajar keimanan. Bila kau ada perasaan iman kepada Allah, kamu yakinlah kamu akan buat semua yang Allah suruh dan Nabi suruh. Nombor 2, kamu kena ada sahabat yang baik. Musahabatul ashab. Nabi selalu pesan, cari sahabat yang baik. Sebab sahabatlah yang akan menyebabkan kita jadi baik. Dan sahabat juga yang boleh menyebabkan kita jadi jahat. Kajian dibuat di Kajang, dibuat dekat anti dadah negara. Antara punca kes dadah, kawan. Antara punca, saya ada seorang artis terkenal, penyanyi terkenal. Saya kata, macam mana boleh terjebak dengan dadah? Dia kata, ustaz, kawan. Bermula dengan kawan. Sebab jadi artis, stres. Kita tak boleh nak tidur, kita tak ada masa, kita letih, kita jadi stres. Bila dia kata stres tu senang je bos, kau makan ni, try ni. Dia sekali try habis rosak tuan-tuan. Kawan. Cuba cari kawan yang baik. Nombor 3, ni ramai anak-anak muda datang. Cari kawan yang baik. Hari ni alhamdulillah anak-anak muda kita pergi majlis. Selangor berselawat lah, Melaka berselawat lah, Johor berselawat lah. Buat sampai 50,000 orang, budak-budak muda datang. Pakai selendang, pakai jubah. Ini benda baik. Walaupun dia ni jarang semayang, pergi majlis selawat, sekurang-kurangnya lepas tu dia akan semayang. Jangan pukul orang, jangan nasihat, jangan keras dengan orang. Kita ajak dia orang. Budak-budak muda ni dia suka benda-benda macam tu. Ni orang tu dia nak pakai selendang, kita kata, alah, kau belum tahap ustaz nak pakai selendang dah. Alahai.
Biarlah dia pakai selendang. Apa masalah kau? Yang penting dia nak mengajak kepada kebaikan. Daripada dia pakai seluar koyak, baik pakai selendang. Nampak? Tak apa. Yang penting dia tutup aurat, dia nak buat benda yang baik. Nombor 2, cari kawan yang baik. Daripada Isra' Mi'raj ni. Nombor 3, ini penting. Penting. Saya pukul 9 saya berhenti. Jangan risau. Memang kuliah saya tak pernah lebih pukul 9. Kalau lebih pun sikit lah, 10 minit tu standard lah. Saya tahu orang Puchong tak suka lama-lama. Semualah satu Malaysia saya pergi semua sama tak? Macam Ustaz Azhar, dia sejam-sejam. Kuliah dia sejam-sejam. Dr. Samad sejam-sejam. Dia takkan lajak sampai 3 jam. Jarang kuliah sampai 3 jam. Uish, saya tak tahu semangat apa dia pakai sampai 3 jam. Sejam ya. Lepas tu atau lewat sikit sejam setengah. Ustaz Azhar 2 jam sebab ada soal jawab. Sebab soal jawab banyak. Tuan-tuan, yang ketiga ni penting. Apa benda? Linuriyahu min ayatina. Kamu tengok apa yang aku tunjukkan di sekelilingnya. Apa yang ada dekat Palestin. Tuan-tuan, Allah nak tunjuk makahidul kuffar. Yang Allah kata dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani takkan setuju dengan apa yang kau buat. Dia nak kau ikut dia. Tuan-tuan, percayalah, Yahudi bila tuan-tuan pergi Palestin, tuan-tuan tengok macam mana perangai Yahudi. Rupanya Yahudi ambil yang Nabi suruh, tapi dia reka sesuatu untuk kita buat benda yang Nabi larang. Kawan-kawan saya ramai buat PhD, tuan-tuan. Saya duduk kat universiti UKM. Ramai kawan-kawan saya buat PhD di luar negara. Saya dapat buat PhD di luar negara. Saya buat tentang biotek. Fatwa berkaitan biotek. Nak tentukan hukum hakam baru ni. Nak hukum apa, vaksin. Nak hukum tentang makanan yang diubah suai genetik, GMF, GMO. Ni sekarang ni ada pula makanan baru yang menggunakan plasma darah. Kita tak makan darah, kita makan plasma darah. Siapa yang bawa? Barat. Plasma darah. Kita tak makan darah, tapi gunakan darah untuk keluarkan plasma dan gunakan untuk makanan moden, antara dengan fishball, meatball. Tapi kita yang ada di Malaysia ni ada logo halal. tak pakai darah. Dia pakai bahan barulah untuk bagi pejal. Tuan-tuan, Yahudi ni dia bijak. Kawan-kawan saya buat PhD kat luar negara, kena kat US. Saya dapat dekat Australia, dapat dekat UK, dapat. Tapi masalahnya penyelia yang setuju nak ambil saya jadi penyelia, jadi anak murid dia, seorang Yahudi seorang. Dekat Australia Yahudi. Profesor tu Yahudi. Saya kata, macam mana aku nak buat PhD dalam bidang penentuan hukum, tiba-tiba yang ajar aku Yahudi. Saya belajar dekat Syria daripada sekolah menengah sampai habis. Lepas tu pergi Mesir setahun, buat masters. Saya tak pernah belajar dengan Yahudi, tak pernah belajar dengan orang kafir. Ada kawan kata, try lah belajar orang kafir, kau dapat something baru. Itu yang akhirnya orang kata apa, buka tudung boleh sebab darurat. Tak boleh. Tapi sebab ni tak nak bagi apa, orang kafir nak ajar. Saya fikir, boleh ke dia nak ajar aku? Macam mana aku nak tentukan hukum? Dia ke arah situ. Saya tolak. Lepas tu dia kata, tengok pula dalam latar belakang ni, dia lebih kepada ekonomi Islam. Contoh, saya buat benda lain. Saya buat tentang produk makanan. Saya kata tak boleh. Lah kali buat kat UK juga, tapi tambah M, Malaysia, UKM. Saya buat tentang babi, DNA babi dalam makanan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kawan yang buat kat UK, buat kat US, dia kata betul. Ada satu seorang tu dia buat tajuk tentang kehebatan Umar bin Khattab dalam pentadbiran Khalifah Rashidin. Nak jadikan, dia nak keluarkan apa kehebatan yang ada. Kepintar atau kebijaksanaan Umar dalam pentadbiran. Tuan-tuan tahu Yahudi dia apa? Brother, aku dah baca banyak lah. Yahudi ni dia baca kitab fiqh, dia belajar kitab hadis, dia belajar kitab Quran. Dia boleh baca Quran. Yahudi. Kita orang Islam tak boleh baca Quran, malu bang. Dia orang boleh baca Quran. Dia tahu kat mana ayat tu duduk, apa tafsir ayat ni, baca kitab Qurtubi, baca kitab ni. Dia suruh baca kitab-kitab ulama kita. Malu kita bang. Okey.
Bila dia sebut macam tu, aku dah baca banyak. Kau nak copy paste aku tak mau. Aku PhD mesti ada satu teori-teori baru, the new theory. So kau kaji kelemahan Umar bin Khattab. Aku nak tengok apa benda baru yang ada pada Umar. Kawan ni mikir macam mana. Kalau tak aku tak mau supervise kau. Dia dah habis masa 6 bulan 7 bulan, dia dapat JPA punya tanggungan. Lambat habis kena bayar. Kalau tak lulus kena bayar. Lagi teruk. Tuan-tuan, nak tak nak, dia bincang, tak apalah, dia buat. Tapi tesis dia tak mau bagi ke orang. Dia kata untuk aku dapat PhD je. Yahudi tak kisah, yang penting aku dapat. Apa lemahnya Umar bin Khattab? Tu dia. Tuan-tuan, Yahudi dia nak benda tu. Itu akhirnya dia orang keluar. Kenapa Nabi kahwin banyak? Dia tulis kat situ dalam kitab, dalam buku Orientalis ni, pemikir-pemikir barat. Dia tulis kat situ sebab Nabi kahwin banyak, ramai, kerana Nabi adalah simbol seks dalam Islam. Simbol seks dia balunnya. Benda ni ditulis, diulang balik oleh Profesor Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh As-Sirah. Diterjemah bahasa Melayu dah, tapi tuan-tuan tak beli. Terjemah bahasa Melayu tu buku sirah terbaik dunia, sebab dia ada analisis terhadap sejarah. Tuan-tuan, ya Allah, Yahudi dia macam-macam. Samalah juga macam di Syria, di Palestin. Tuan-tuan pergi, apa yang Palestin buat? Apa yang Yahudi buat? Pertama, Yahudi dia ikut apa yang Nabi sebut, ad-dinun nazafah. Islam itu bersih, agama itu bersih. Yahudi, tuan-tuan, sampai dekat Palestin, tuan-tuan akan masuk kawasan Israel. Kawasan Israel macam mana tuan-tuan masuk Singapura, macam itulah Israel. Sebiji bersihnya tuan-tuan. Tuan-tuan, masuk tandas dia wangi tuan-tuan, macam masuk assalam. Aku tak tahulah, lebih kurang kot. Cantik masjid ni, mungkin dalam tandas pun cantik. Wangi, bersih, boleh duduk lah atas tandas dia, tak kotor. Yahudi punya masuk, orang masuk keluar, tak ada kotor, sebab ada orang jaga, bersih. Tapi kalau tuan-tuan masuk pula yang Masjid Aqsa punya, kawasan orang Islam punya, ya Allah, kotor, Tuhan je tahu. Tu mentaliti kita kena ubah. Sebab negara-negara Islam nak jumpa yang betul-betul bersih, tak jumpa. Tuan-tuan pergi Jepun, tuan-tuan akan jumpa bersih. Tak, tuan-tuan pergi ke Rom, tuan-tuan akan jumpa bersih. Sebab apa? Sebab dia jaga apa yang Islam cakap. Kita tak ikut. Yahudi berjaya, tapi dia wujudkan benda yang tak bersih untuk kita guna. Antaranya apa? Rokok, pencemaran udara. Tuan-tuan pergi ke Palestin ni, tuan-tuan masuk, dia akan blok A, blok B, blok C. Tuan-tuan sampai blok A. Blok A ni 100% orang Islam Arab Palestin. Kalau situ tuan-tuan masuk, samalah macam tuan-tuan pergi Mekah dan Madinah. Dia punya tandas, kalau tuan-tuan masuk nak berak, tahi masuk balik, tak jadi keluar. Sebab apa? Tahi kat situ dah ada dah. Jadi tahi Melayu dengan tahi Arab tak boleh bersatu. Nak masuk balik bang, simpan sampai Mekah baru nak berak. Saya tahu sebab saya bawa jemaah. Ni sekarang ni ada kontraktor tengah fikir nak bincang dengan Arab Saudi macam mana nak membangunkan RNR dekat Arab Saudi. Dulu Perdana Menteri yang keempat, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, pernah bagi cadangan pada Arab Saudi untuk buat longkang. Masa tu saya kat Syria, buat longkang besar kerana banjir. Kaabah selalu banjir. Apa jawapan dia orang masa tu? Tak payah buat sebab Mekah jarang banjir. Sekarang tuan-tuan, Mekah selalu banjir. Saya pergi bulan 12 ni, banjir. Pergi makan dekat restoran, dekat 5 minit nak sampai Masjid Nabawi. Dekat je makan, balik kereta ni, cermin kereta bawah sikit je air. Hujan sejam je hujan je. Banjir bang. Kereta tu berhenti tepi. Kita orang nak balik Masjid Nabawi, berhenti tepi, jalan kaki lebih kurang 2 km. Sebab apa? Kereta mati tengah jalan, panas. Kami punya risau, takut dia mati dalam air. Berenang kita orang, air dia tak usah campur dengan lumpur. Tuan-tuan tengok, pergi kat sana tak jumpa tuan-tuan, bersih. Tapi sekarang ni apa dia buat? Dia buat pencemaran udara, rokok. Saham terbesar Yahudi. Ni Facebook pemilik dia Yahudi. Tak, tapi dengan Facebook lah orang sebarkan ilmu.
Ramai mana orang belajar daripada Facebook? Sekali live berapa puluh ribu tengok. Tuan-tuan, Yahudi. Cuma rokok dia buat macam mana? Rokok kalau tuan-tuan pergi Singapura, tuan-tuan duduk kedai mamak ke kedai apa saja yang ada, tuan-tuan rokok je terus kena saman. Saman dia bukan sikit bang, dolar Sin. Dekat sana tuan-tuan kena saman dolar USD. Kena saman. Sebab apa? Tak boleh merokok, padahal dia orang pencatur utama rokok dunia. Tuan-tuan tahu tak apa berlaku? Dia tak bagi. Nak rokok, dia ada smoking area belakang-belakang dekat dengan tandas. Level orang isap rokok ni sama dengan tandas je, sama nak berak duduk kat belakang. Tak boleh kau isap tengah jalan, kena tangkap. Tu tengok. Bukti kedua, bila kita masuk kita, kalau kita pergi Palestin, kita akan dibawa ziarah tempat ibadat orang Yahudi. Dia orang baca Alkitab. Bila kita masuk kawasan, cantik tuan-tuan, masuk kawasan dia punya tempat ibadat sangat-sangat bersih. Syarat nak masuk masjidnya, pertama mesti pakai kopiah atau tutup kepala. Atau tutup kepala. Topi ke apa saja pakai. Tu buat orang Yahudi dia ada topi kecil belakang. Kecil kan kat belakang tu. Jangan pula datang masjid pakai topi kecil tu. Soheh Yahudi punya. Kita penuh je lah. Dia mesti kena ada something. Kalau tak pun ambil. Kalau tak ada, dia orang akan ambil kecil tu. Dia buat macam ni. Gitu. Tutup kepala. Dia akan tutup, mesti tutup punya. Tak boleh buka. Nombor dua, masuk mesti quiet, jangan bising. Sebab tu kawasan ibadat. Tak boleh bising. Dia tulis tu. Dia tu gambar. Tuan-tuan bising je, datang jaga dia. Orang yang jaga tu Yahudi datang. Halau keluar terus. Cakap banyak tak? Kasar. Dia orang kasar tu. Kasar. Dia tolak keluar. Dua. Yang pelik ni dalam keadaan siap tu, kita jemaah ada bawa budak-budak tau. Budak-budak tak apa. Confuse aku. Orang tua tak boleh bising, tapi budak bising berlari-lari. Ada rabai dia pakai topi besar, dia ni panjang. Dia baca kitab macam tu aja. Budak lari belakang untuk rabai. Rabai tu tolak tepi je gitu. Tak ada ketuknya kepala budak tu, tak ada. Macam tok imam kita buat. Bukan tok imam sini, tok imam lain. Dia tolak macam tu dia tolak, pegang kepala, jalan. Dia sambung balik baca. Gitu. Budak berlari tak apa. Tu sebabnya Yahudi kenapa dia tak mau dia bagi budak masuk? Sebab dia nak bagi budak-budak kau tengok rumah ibadat selalu. Kau membesar dengan keimanan kepada agama dia tu. Kita orang Islam kena ajak macam tu lah. Tengok macam budak-budak ni. Budak baju putih ni. Anak siapa? Anak. Baju putih lah, tengok. Diam ni. Ini kira baik ni. Jarang aku tengok budak tak bergerak ni. Ni seorang ni. Ni semua mufti Selangor ni semua ni. Bang, Yahud dekat sana tuan-tuan, budak mesti lari punya lah sebab cantik. Tuan-tuan masuk tu dia punya tu, cantik dia punya environment dia kita masuk tu macam budak memang confirm lari lah sebab dia cantik. Dia luas, dia menyebabkan budak nak main lagi-lagi. Bang, tapi orang tua tak boleh. Dia nak bagi apa? Budak-budak, engkau tengoklah, inilah tempat ibadat kita. Kau pergilah pusing dunia, jangan lupa rumah ibadat. Kita orang Islam pun sama, ajak orang budak-budak datang. Bila budak-budak datang, tuan-tuan dan puan, kita jangan marah dia. Ini tak, budak lari sikit. Sunat je kerja je. Mentang-mentang AJK semua dah sunat. Janganlah macam tu. Ingat dulu banyak kalau kita masuk mesti belakang tu ada soft budak-budak kan. Perasan tak? Sekarang dah tak ada lah. Masjid ni ada tak? Tak ada kan? Tak ada lah. Ni bekas budak muda. Buat jadi bagus. Dulu masa awal-awal saya balik dari luar negara, semua masjid mesti ada soft kanak-kanak kan. Bang, tak ada dah. Apa pasal soft kanak-kanak pula? Ustaz, budak duduk ni putus soft sebab kau tak belajar fiqah. Bila budak lari, budak standard, dia angkat takbir Allahu Akbar. Dia punya semayang, dia ikut sunnah Nabi. Bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Dia angkat takbir, dia pergi main. Imam tengah salam, dia masuk sambung balik salam.
Itu je solat budak-budak. Solat kita yang penuh. Bila budak lari ke belakang, apa tanggungjawab kita yang duduk dalam saf tu? Rapatkan. Kan? Kita diajar rapat. Yang dekat dinding rapat kosong sana masuk. Yang belakang masuk. Ini tak, semua pakat tak nak masuk. Aku pun tak faham kenapa tak mau masuk. Kita diajar masuk. Satu. Baru rapat saf. Dapat pahala tu siapa yang merapat-rapatkan saf. Nombor dua, tuan-tuan, bila budak ni duduk dalam saf, ada orang kata jangan sebab dia tak sunat lagi ustaz. Najis budak tu. Pandai-pandai pula kau menajiskan budak. Kulub dia najis ustaz. Mana kau tahu? Imam Nawawi kata kalau budak-budak yang nak datang yang tak sunat lagi, mak bapak basuhkan yang depan tu. Dia panggil kulub depan tu. Basuh biasa je, bubuh sabun. Itu dah cukup. Tak payah kau celup dengan klorok. Mati budak tu je. Basuh elok-elok, wudukkan budak tu. Dia datang, kalau dia sembahyang penuh, sah tak sembahyang dia? Sama macam tawaf. Ni, anak kakaknya Lofa. Aku tahu tuan. Pergi Mekah kecil lagi. Dah sunat ke budak tu? Cuba marah budak tu. Bapak dia datang pukul lagi. Ni, budak tu kecil lagi tak balik. Tapi sah tak tawaf dia nanti? Kalau dia ditawafkan dengan betul, dia disa'ikan dengan betul, dia ditahallulkan dengan betul, selesai. Umrah dia sah. Faham tak? Sama juga macam sembahyang. Kalau dia sembahyang penuh sah. Tapi kalau dia tak sembahyang, dia cabut lari, angkat takbir dia cabut, lepas tu masuk salam, memang tak sah. Tapi dia berdosa tak? Tak berdosa, maka sah. Yahudi macam tu dia buat. Sebab Nabi SAW bawa Hasan dan Husain datang sembahyang. Husain duduk atas belakang Nabi. Punya kuda dengan Nabi tuan-tuan. Mana ada Nabi marah? Nabi sujud lama lagi. Sahabat tanya, ya Rasulullah turun wahyu ke? Tak. Budak main belakang, aku tak mau kacau. Jadi aku banyakkan doa masa tu. Kita cuba imam buat macam tu. Atau budak tu atas imam, insya-Allah melekat atas tu. Tengok budak tu tengah bagi khutbah kat atas tu. Bang, tengok Yahudi dia jaga. Nombor dua. Nombor tiga, apa yang Yahudi buat? Tuan-tuan, masuk masjid tu no smoking. No smoking. Di walaupun tepi-tepi dia orang nampak, kamera nampak isap rokok, datang orang tangkap, bayar. Charge. Kita tuan-tuan, kawasan masjid ni. Itu saya tengok kat Putrajaya. Saya masa sampai-sampai saya duduk dalam kereta rehat sekejap. Dalam kereta ni ustaz-ustaz penceramah ni selalu duduk dalam kereta, dia sampai awal dia duduk rehat. Letih. Kebetulan saya parking kereta tu betul-betul bawah signboard yang tulis itu dilarang merokok. Rokok difatwakan haram oleh Muzakarah Fatwa gini tahun saya dia ada. Datang mamak tu awal, dia datang awal juga. Dia sandar kat tiang tu dia isap rokok. Elok tulis tepi tu haram. Ini kita punya mentality. Kedai mamak tulis no smoking, elok dia isap rokok situ. Bila mamak tanya, kau ada pasport tak? Dia marahnya mamak tu. Mamak tak ada pasport tu masuk dalam. Bang, Yahudi tak boleh. Rabai dia pun tak isap. Ini tak. Kita dalam kawasan masjid isap. Saya pergi masjid, ceramah satu masjid, ni penutup. Pergi ceramah satu masjid, tuan-tuan, tengah ceramah, Allah orang masa tu, masjid tu dekat sebuah negeri. Dia pintunya ni lah, tapi dekat bawah. Pintu sebab terlalu ramai, padat, terpaksa buka sebab aircon dah tak terasa. Masjid ni tak apa sebab tak ada aircon terus. Buka. Bila buka nampak, buka cermin macam ni. Tepi tu jalan, dalam kawasan masjid, tepi tu jalan raya, luar dah. Tengah-tengah saya ceramah, lagi 10 minit nak habis. Macam ni lah, lagi 10 minit. Lagi 2 minit ni dah habis dah. Tengah-tengah ceramah tu, tiba-tiba kita tengah ceramah, cang, merah. Saya pun tengok. Budak-budak muda ni semua pakai tengok situ. Tengok ada orang tengah isap rokok. Pakai jubah, pakai skopiah. Saya dia ni terkejut tuan-tuan. Dia tak boleh saya benda gitu. Ni, siapa isap rokok ni? Dia pun tengok. Ni masjid, kawasan masjid. Pergi isap keluar. Aku report Jabatan Agama. Keluar. Saya halau dia, saya lupa yang saya tengah ceramah. Mikrofon hidup. Keluar. Saya marah sungguh tuan-tuan. Sebab fatwa haram kan. Macam mana kau isap macam tu? Kau nak isap jauh-jauh sikit. Budak-budak muda universiti tu tengok. Saya kata malu kau orang ni, pergi isap keluar. Dia pun pegang rokok ni. Dia jalan sampai keluar pagar tu ada tiang api. Dia isap kat tiang api. Nampak lah sebab pintu tu buka. Nampak tu tengah isap.
Ingatkan taubat, tak taubat juga. Tak apalah, dia hisap lantak dia. Dia penting dia mati seorang-seorang, duduk kat luar tu. Habis sembahyang, saya imam. Lepas imam sembahyang apa, doa apa, salam. Bila salam, AJK semua salam. Ustaz, bagus Ustaz, bagus. Tegur tuan yang bagus. Ini betul. Seorang salam seorang lagi. Alhamdulillah Ustaz. Tahniah Ustaz, tegur. Terus direct Ustaz, bagus. Ini yang kita mahu. Salam seorang lagi. Ustaz, dalam ramai-ramai ustaz yang paling berani. Saya kata, kenapa semua cakap macam ni? Siapa Mamat tu? Ustaz, dah ramai orang tegur Ustaz tak jalan. Dia tu imam satu Ustaz. Mana gue tahu. Tapi masa makan tu, dia datang minta maaf. Sebab saya kata nak report Jabatan Agama tu. Dia datang minta maaf lah. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya dah biasa tu. Saya kata, jangan. Imam sebagai contoh tauladan. Ini Yahudi nak. Dia nak kita ni agamawan buat benda yang Allah larang. Kita imam buat benda tu, Yahudi tak bagi, macam mana kau buat? Tengok, Yahudi dia akan buat. Kamu akan tengok bahawa Yahudi berjaya buat benda yang Allah larang untuk kita pakai. Tapi dia ikut semua yang Nabi suruh. Kebersihan, strategi mengatur negara tu. Padahal negara-negara haram. Dia buat macam mana strategi dia? Dia ambil Nabi ajar buat strategi dalam setiap pentadbiran. Dia strategi dia, blok A Yahudi, orang Islam. Blok A ni di bawah. Dia macam ni bentuk dia. Bentuk dia ni blok A, blok B, blok C. C ni kawasan campuran Yahudi dan Arab. Atas ni Yahudi 100%. Orang Palestin tak boleh masuk ni. Ini dia panggil Jerusalem, atas sekali. Orang Palestin yang ni bawah. Ini kasta bawah. Kalau berlaku banjir besar, yang bawah ni semua ambil. Sampai atas tu semua Yahudi punya, duduk masuk situ macam masuk Paris. Tonton turun ke blok C. Blok C yang duduk di atas bukit, orang Yahudi. Bawah di lembah-lembah semuanya orang Islam. Bila banjir besar, semua mati. Rumah-rumah orang Islam di jalan. Rumah dia orang semua atas bukit. Strategi. Nabi ajar strategi. Kita orang Islam tak berstrategi. Terakhir, dia berjaya pecah belahkan orang Palestin. Dalam Palestin ada dua parti politik, Hamas dan Fatah. Mereka berjaya pecahkan orang Arab kepada dua, pecahkan orang Islam kepada dua. Akhirnya peta Palestin tidak ada dalam Google, dalam peta dunia tak ada. Dia terus letak Israel terus. Sebab apa? Orang Islam kita berpecah. Jadi tuan-tuan, belajarlah daripada sejarah. Belajar daripada apa yang strategi Yahudi sedang buat. Inilah Yahudi sedang buat sekarang. Dan sekarang mereka memonopoli ekonomi dan perubatan. Tuan-tuan tak payah cakap banyak. Sekarang dia orang tengah buat daging culture. Dia orang habis $5 billion untuk hasilkan daging makmal. Daging makmal ni tak payah sembelih. Tuan-tuan makan daging rasa macam daging tu. Kalau daging kambing, kambing. Kalau daging ayam, ayam. Daging lembu, lembu. Sekarang 3 binatang. Dia buat dah mula pada tahun 2022. Awal tahun 2022. Sekarang ni di Singapura dah dijual nugget, bukan daging ayam tapi daging ayam makmal. Rasa 99% rasa sama. Saya buat kajian dekat UKM. Saya dapat dana. Ni saya akan bentang depan mufti-mufti nak tentukan hukum dia. Dekat US dah jual secara berleluasa. Dekat Israel semua dah makan daging tu. Sekarang dia buat 3. Lembu, kambing dan ayam. Tuan-tuan percaya tak? Setahun atau 2 tahun lagi dia akan buat daging babi makmal. Bila daging babi makmal, tuan, boleh makan tak? Tuan Imam. Dia bukan babi makmal. Tu daging makmal, faham tak Ji? Oh, dia marah dia. Kena pula ini jemaah-jemaah yang otak terbuka sikit. Kita kena faham ini teknologi. Kenapa tak boleh makan? Haji jangan kolok sangat. Sudah bang, lepas ni orang makan daging babi makmal lah. Masjid As-Salam buat gulai babi dalam kurungan makmal. Rasa memang babi, sebiji babi, tapi bukan babi. Ini yang berlaku non-alcoholic drink. Kita minum minum arak, tapi bukan arak.
Sebab alkohol dah dibuang. Tu sebab kita jelaskan, kalau daripada syarikat arak memang tak boleh langsung. Arak tu dia buangnya tu bagi kita makan, minum. Tak boleh. Tapi ada dah orang Arab minum. Tuan-tuan, ni sekarang ni dah pening. Itu sebab tuan-tuan, sebenarnya banyak benda yang saya nak kongsi, tapi dah pukul 9.10, saya dah ambil 10 minit. InsyaAllah saya minta maaf banyak-banyak. Kita jumpa pada tahun hadapan 2024. Tahun 2023 dah tak ada lah, penuh kan. Jadi kita jumpa tahun 2024, kita sambung lagi. Ada 3 lagi apa yang Yahudi sedang buat. Masa tu benda baru pula. Jadi kita jumpalah tahun depan. Jadi apa yang baik itu tuan-tuan dan puan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan adik-adik yang muda-muda datang ni, belajarlah 3 benda tu. Daripada peristiwa Isra Mi'raj, keimanan, persahabatan, cari kawan yang baik. Yang ketiga, ingat musuh Islam tak pernah duduk diam. Allah sendiri yang bagi tahu dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.